Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Kita berada berapa Rejab? Hari ini berapa Rejab? 27 ke belum? Berapa Rejab hari ini, Imam? Hari ini berapa Rejab? 18. Tak apa. Semalam saya kuliah di Masjid Baru Bagan Serai. Bagan Serai kan ada masjid baru kan? Masjid At-Taqwa dalam Taman Serai Maju tu. Dia surau tapi dah dinaik taraf menjadi masjid. Nah, jadi ada dua masjid lah Bagan Serai tu. Masjid Bagan Serai dan Masjid Taman Serai Maju, taman depan balai polis tu. Jadi malam tu dia pun minta buat Isra' Mi'raj. Saya ingatkan 27 dah. Tapi malam 18 dia dah mula buat Isra' dan Mi'raj. Baik, tak apalah tuan-tuan, kita nak dekat Ramadan dah ni. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ayat 11. Masih lagi dalam surah Al-A'la, ayat yang ke-11. Baik, kita tengok. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Azza wa Jal. Kata Allah Azza wa Jal, kemudian Allah menerangkan pula realiti bahawa peringatan itu tidak memberi kesan kepada orang yang ingkar. Makna beri peringatan, tapi peringatan tu tak memberi kesan kepada orang yang ingkar. Kata Allah Azza wa Jal, orang-orang yang celaka. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa, orang-orang yang celaka akan menjauhi daripada mendengar peringatan, tak mau dengar. Baik. Kemudian alladhi yaslan naral kubra, iaitulah orang-orang yang memasuki api yang besar. Summa la yamutu fiha wala yahya, kemudian mereka tidak mati dalam dia dan tidak hidup. Dalam neraka ni mati pun tak, hidup pun tak. Seksa sangat-sangat di antara hidup dan mati. Sangat seksa. Maksudnya peringatan itu dijauhi dan ditinggalkan oleh orang-orang yang celaka dari orang kufar. Jadi beri peringatan tak mau terima. Macam orang kita baca Al-Quran lah. Al-Quran ni walaupun Quran yang sama, tapi tak sama tuan-tuan penerimaan orang ni. Ada orang beriman, ada orang tak beriman. Nabi pernah bagi perbandingan tentang Al-Quran ni. Kata Nabi SAW, masalul mu'minil ladhi yaqra'ul Quran, perumpamaan orang Islam yang baca Al-Quran. Peringatan ni lah, orang Islam yang baca Al-Quran. Kamathal utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah ni macam buah limau tuan-tuan. Kat Malaysia tak ada. Buah utrujah dia macam limau purut, warna kuning besar macam apple tu. Jadi utrujah, kata Nabi SAW, orang yang beriman yang baca Al-Quran seperti buah utrujah. Ta'muha tayyib wa riha tayyib wa ta'muha tayyib. Bau dia wangi, rasa pun sedap. Ini perumpamaan tuan-tuan. Orang yang beriman, dia ambil pengajaran dan dia baca Al-Quran seperti apa? Buah limau utrujah tuan-tuan. Kita bahasa Melayu ni sukade kot nama dia. Di Malaysia tak ada. Tuan-tuan boleh tengok dia macam limau purut besar. Dia rasa dia sedap, bau dia pun wangi. Kemudian kata Nabi SAW, mathalul mu'minin la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah. Orang yang beriman ambil pengajaran, dia beriman tapi tak baca Quran. Ada orang beriman tapi jarang baca Quran, ataupun memang tak baca, tapi dia beriman.
Kamathali tamrah, seperti buah tamar. La rihalaha, buah tamar, buah kurma tak ada bau. Kurma mana ada bau. Tapi apa kelebihan dia? Wa ta'muha hulwun, tapi rasa dia manis. Orang yang ambil pengajaran, dia beriman, sekalipun dia tak baca Al-Quran, dia manis, cuma dia tak ada bau. Sebab Quran ni dia mengindahkan orang yang membaca dia, tuan-tuan. Kan Nabi sebut, siapa yang baca Quran ni hatta ruyat alaihi bahjatuh. Orang yang hafal Quran, amalkan Quran, baca Quran, orang nampak di wajah dia tu kehebatan Al-Quran. Itu Quran, tuan-tuan. Dia lain sikit. Saya pernah jumpa seorang ustaz, dia 30 juzuk. Macam ayam lah 30 juzuk dia, tuan-tuan. Macam ayam. Macam mana kita baca Fatihah, macam itulah dia baca Al-Quran. Hebat, tuan-tuan. Hebat sungguh-sungguh lah, tuan-tuan. Ada seorang ustaz tu, dia tak boleh masuk pertandingan dah peringkat Malaysia. Nama dia ustaz, tak kahwin lagi, umur 30-an, duduk di Ipoh. Nama Anwar ke nama dia. 30 juzuk tak boleh masuk. Kalau masuk mesti menang punya. Hebat sangat. Tapi tak kahwin lagi, umur 30-an. Masuk mesti menang. Takkan kalah. Jadi tak boleh masuk lah. Hebat sangat. Baik, yang seorang tu saya jumpa, dia ulang Quran sehari 5 juzuk. Tapi wajah dia nampak lain lah banding dengan kita yang tak berapa nak ingat Quran ni, tuan-tuan. Saya lah, tuan-tuan, saya sebut tak berapa nak ingat, tuan-tuan. Bezalah dengan dia. Di wajah dia nampak lah ruyat alaihi bahjatuh, nampak kehebatan Quran di wajahnya. Jadi orang Islam yang tak baca Quran ni taklah wangi, tak ada lah wangi tu, tak ada lah bahjah dia tu, kehebatan tu, tapi rasa dia manis. Satu lagi, orang munafik. Orang munafik ada rajin baca Quran. Malah Ustaz Tahiri cerita kat saya, ada satu orang Arab, dia sakit, hilang ingatan ni, macam nyanyuk, macam nyanyuk sikit. Jadi dapat perubatan yang hebat lah, sampai dia pergi ke belah Eropah mendapatkan perubatan. Pasal dia lupa, nyanyuk kan, dah tua-tua kan, kadang-kadang dia ada lupa, dia ingat lupa. Satu doktor yang rawat dia tu orang Yahudi, tuan-tuan, bukan Islam. Orang Yahudi kata, kamu ni orang Islam kan? Ya. Baca Al-Quran. Orang Yahudi tu besar nak baca Quran. Kamu takkan hilang ingatan, dia kata. Kemudian dia kata, adakah kamu baca Quran? Ya, saya baca Quran. Yahudi ni kata, malah saya hafal 30 juzuk. Hafal terus, tuan-tuan, 30 juzuk. Memang otak jadi segar, tuan-tuan. Itu Al-Quran. Jadi kita tak mau lupa, tuan-tuan. Ta'ahadul Quran, Nabi sebut. Berjanjilah dengan Quran. Tu tak? Maksud dia sehari ni janganlah abaikan Quran. Bukalah sikit, baca. Bukan tak boleh tak baca. Tuan-tuan tak baca pun tuan-tuan tetap manis. InsyaAllah mati masuk syurga. Tapi tak ada lah apa keindahan Al-Quran pada diri kita tu. Buka sikit, tuan-tuan. Walaupun kita baca tergagap-gagap, tuan-tuan, tak apa, duduk kat rumah, bukan orang tahu pun. Betul tak kan? Kita bacalah seorang-seorang. Tapi biar ada keindahan Quran pada kita. Tapi munafik juga baca Quran. Jadi dia balik baca Quran. Berita ni inilah Ustaz Tahri baca dalam portal Arabik, bahasa Arab. Dia balik baca Quran, hilang dia punya nyanyuk dia tu. Yang lupa-lupa tu hilang. Nabi sebut mathalul munafiqina yaqra'ul mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran. Orang munafik yang baca Quran ni, dia munafik, dia tak beriman. Tapi dia baca Quran ataupun dia hafal Quran. Seperti apa? Mathalur raihanah. Raihanah, saya dengar nama raihanah. Raihanah ni segala tumbuhan yang wangi, tuan-tuan. Segala tumbuhan yang wangi disebut sebagai raihanah. Kan ada nama orang perempuan Raihanah kan? Raihanah, Ustazah Raihanah, Cikgu Raihanah, ada nama Raihanah. Raihanah merujuk kepada, ataupun Raihan, tuan-tuan. Raihan ataupun Raihanah. Raihanah jamak dia, Raihan satu. Raihan ataupun Raihanah merujuk kepada segala jenis tumbuhan yang wangi. Wangi, tuan-tuan. Sekali dia pun munafik, dia wangi. Dia ada keindahan dia, tuan-tuan. Tapi rasa dia punya apa? Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Orang munafik yang baca Quran ni, dia ada keindahan Quran pada dia. Wangi, bau dia wangi. Hebatnya Quran, sampai orang munafik pun mendapat. So, saya sebut Yahudi tadi pun tak lupa, tuan-tuan. Dia hafal Quran. Hebatnya Quran tu. Sampai saya tengok ada apa, saya pergi di YouTube kan, ada apa, ruqyah kan,
ayat bacaan-bacaan ruqyah. Saya baca tentang komen-komen tu. Hatta orang yang bukan Islam pun tuan-tuan. Ada satu orang beragama Hindu. Dia sebut bila dia kena ganggu dengan hantu, dia pasang ruqyah. Memang paling power dia kata. Hilang hantu tu. Quran tu hebat. Hatta kalau orang bukan Islam baca pun jin lari tuan-tuan. Hebatnya Al-Quran tu. Baik, jadi tuan-tuan, orang munafik baca Quran wangi dia, ada wangi. Tapi iman dia, rasa dia mur, pahit, kelat, tak ada manfaat bagi dia. Tapi keindahan Quran ada pada dia. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Dan munafik pula, munafik ni orang yang berlakon Islam tapi dia bukan Islam, ataupun orang Islam yang akidah dia dah terkeluar pada Islam, kufur. Dia ngaku Islam tapi akidah dia akidah sesat, keluar pada Islam. Dia munafik. Tanpa dia sedar dia jatuh munafik. Jadi munafik ni tuan-tuan, kalau dia tak baca Quran, mathalul hanzalah, seperti buah hanzalah. Buah hanzalah ni kat Malaysia tak ada, tapi rupa dia macam buah tembikai tuan-tuan. Macam tembikai dia melata, rupa pun macam tembikai melata atas tanah. Bau pun tak ada, laisa laha ta'mun, bau pun tak ada, laisa laha rihun, tidak ada bau, wa ta'muha mur, rasa pun tak sedap, kelat. Nampak tuan-tuan, Quran yang sama. Ada orang baca tak beriman, siap hafal tak beriman, tak ambil pelajaran. Tapi ada orang baca dan ambil pelajaran. Quran yang sama tuan-tuan. Baik. Jadi apa sebab dia? Ini disebabkan sifat keras kepala, degil. Keras kepala dan degil. Mereka dalam kufur terhadap Allah di samping mereka tenggelam dalam maksiat. Tenggelam dalam maksiat. Dan tuan-tuan, maksiat ni benda yang jangan diremehkan tuan-tuan. Jangan diremehkan maksiat. Kadang-kadang kita ada setengah orang tuan-tuan. Setengah orang lah kita jumpa. Dia buat maksiat, dia kata apa? Tak apa, nanti Allah Ta'ala ampun lah, taubat selesai. Ada yang lagi teruk, dia buat maksiat, bukan membatalkan akidah pun. Ada juga macam tu. Subhanallah. Bunuh orang tak batal akidah, rasuah tak batal akidah, berogol tak batal akidah, merompak tak batal akidah. Tapi dia merosakkan kita punya hubungan dengan Allah tuan-tuan. Saya bagi contoh tuan-tuan, dosa ni bukan senang tuan-tuan nak hilang tuan-tuan. Bukan semudahnya kita sangka tuan-tuan. Dosa ni tuan-tuan, Nabi Adam alaihi salam turun ke dunia kan, makan buah khuldi. Tapi Nabi Adam ni bukan sengaja tuan-tuan, dia terlupa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan ingat Nabi buat salah macam kita tuan-tuan. Nabi dia tak buat salah macam orang. Kita ni buat salah macam-macam, betul tak? Lidah kita, mata kita tuan-tuan, ada yang minum arak, ada berzina. Nabi tak ada buat kerja lagu tu tuan-tuan. Nabi ni maksum. Tapi yang Nabi, silap Nabi ni, silap yang pada orang tak silap, pada Nabi tak patut. Dia macam tu. Saya sebut banyak kali dah kat tuan-tuan. Sampai ada satu pepatah, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Baik bagi orang yang baik, buruk bagi orang yang dekat dengan Allah. Itu ulama letakkan kayu ukur. Maknanya Nabi Adam masa makan buah khuldi itu bukan sengaja, lupa tuan-tuan. Quran sebut fanasiya wa lam najid lahu azma. Quran sebut jelas. Masa tentang buah khuldi itu Nabi Adam tu lupa. Dan kata Allah walam najid lahu azma, kami dapati dalam hati dia tidak ada sengaja. Tak sengaja, lupa sungguh. Kalau manusia diampunkan, tapi bagi Nabi tak boleh. Boleh, bagi Nabi tak patut. Bagi makam martabat kenabian, turun ke dunia, tak tahu nak minta ampun lagu mana. Allah Ta'ala ajak kan, fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima kalimat-kalimat untuk memohon ampun. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala tafsirkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Berapa lama tuan minta ampun tu? Ada sebahagian riwayat sebut sampai 40 tahun tuan-tuan minta ampun pada Allah. Nabi Yunus, dia kena telan dengan ikan nun, paus. Apa silapnya Nabi Yunus? Jangan ingat macam kita tuan-tuan. Kita macam-macam silap tuan-tuan. Apa yang tak patut ni? Nabi Yunus tinggal umat dia sat kerana sedih tuan-tuan. Bukan main sat, dah 34 tahun Nabi Yunus berdakwah di tempat tu 34 tahun. Tiap-tiap hari orang hina, bodoh, gila, macam-macam orang kata tuan-tuan. 34 tahun. Yang beriman dua. Kecil hati Nabi Yunus.
ditinggal kaum dia. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban wa dhanna an la naqdir alayhi faltaqamahu al-hut. Dia ditelan ikan nun. Ikan nun telan dia. Pasal apa? Ditinggal kaum dia. Tinggal kaum dia dan doa. Dia rasa dah kaum dia tak mau beriman, belum mendapat izin daripada Allah. Tinggal kaum dia je tuan-tuan. Ada satu ustaz saya pernah jumpa tuan-tuan. Dia pergi mengajar satu tempat, surau. Surau tu banyak sikit dekat dia, banyak sikit. Kawan expat banyak, dapat sikit. Dia pergi sekali, lepas tu tak pergi lah tuan-tuan. Sampai hari ni dia tak kena telan ikan nun lagi tuan-tuan. Kalau lepas tu yang kena telan lah tuan-tuan. Tinggal tempat dakwah. Tapi Nabi 34 tahun free of charge dakwah tuan-tuan. Tinggal sekejap tuan-tuan, nak bawa diri tinggal esat. Oh, ikan nun telan. Pada 34 tahun dah dakwah tu. Ni sebut dalam Quran tuan-tuan. Bagi orang biasa tu tak salah, tapi bagi Nabi tak boleh, tak patut. Berapa lama duduk dalam perut tu? Berapa lama duduk dalam perut tu? Kita ni tuan-tuan, saya jumpa kadang-kadang setengah orang buat dosa ni pandang remeh sungguh. Nanti taubat, bukan batal akidah pun. Ada orang jenis lagu tu tuan-tuan, kaki-kaki maksiat, hidup bergelumbang dengan maksiat. Nabi Yunus alaihi salam 40 hari tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ulang 40 hari tuan-tuan, dalam kegelapan yang bertimpa-timpa. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya perut ikan. 3 kali gelap. 40 hari, 40 malam. Kata Allah Azza wa Jal, falaula annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ila yaumiddin. Kalaulah Nabi Yunus ni tak berzikir, dia senyap je, dia akan duduk dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Tasbih tuan-tuan. Contoh yang lain tuan-tuan, sahabat Nabi yang tak pergi perang. Sahabat Nabi tak pergi perang, tak pergi perang dosa besar tuan-tuan. Sahabat Nabi tak maksum tuan-tuan, tapi sahabat Nabi mendapat jaminan pengampunan daripada Allah. Beza dengan kita tuan-tuan. Kita ni tak tahu tuan-tuan, dosa banyak yang kita tak diampunkan lagi tuan-tuan. Sahabat Nabi bukan begitu, dia dapat jaminan pengampunan tuan-tuan daripada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 orang sahabat Nabi tak pergi perang. Perang apa tuan-tuan? Yang Nabi suruh semua pergi tuan-tuan. Perang Tabuk. 3 orang sahabat Nabi tak pergi. Siapa dia? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. 3 orang tak pergi perang. Perang Tabuk ni tak jadi pun tuan-tuan. Rasulullah pergi 30,000 sahabat nak pergi serang Rom. Rom takut, sampai Rasulullah sampai Rom lari habis semua. Tapi inilah peperangan yang paling mencabar, yang paling susah, sebab masa musim panas. Masa keluar tu buah baru nak keluar, hasil baru nak keluar, kemarau berpanjangan. Itu yang 3 orang ni terlambat sebab dia nak ambil hasil. Nak ambil hasil dulu, terlambat. Jadi Ka'ab bin Malik ni bukan tak mau pergi, dia nak pergi, tapi dia tangguh, nanti dululah. Sampai Rasulullah dah pergi, dia tak sempat nak bersiap. Rasulullah dah tinggal jauh lah. Bila Rasulullah SAW balik tuan-tuan, tapi mukjizat Nabi tuan-tuan, bila Nabi sampai di berhenti dengan 30,000 sahabat Nabi ni. Ka'ab bin Malik ni hebat tuan-tuan. Dia antara sahabat Nabi yang terlibat dalam perjanjian Aqabah tuan-tuan. Awal masuk Islam, janji Aqabah tuan-tuan, ada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik lah tuan-tuan yang berjanji nak bawa Nabi SAW ke Madinah, lindung Nabi tuan-tuan di sana. Ka'ab bin Malik ni dengan 70 orang ni, besar jasa dia tuan-tuan untuk Islam. Ketika Nabi ditindas tuan-tuan di Madinah lama kan, 13 di Mekah lama, Ka'ab bin Malik dengan rombongan dia buat perjanjian Aqabah yang kedua. Berjanji dengan Abbas pak saudara Nabi. Abbas kata, kalau hampa sanggup terima ambil, kalau tak sanggup jangan, kami boleh jaga dia. Ka'ab sanggup terima. Ka'ab ni tuan-tuan, jasa dia besar, meyakinkan Abbas pak saudara Nabi, kami nak bawa Nabi ke Madinah, kami nak jaga dia di sana. Takkan nak biar Nabi di Mekah dalam ketakutan, dalam penindasan. Besar jasa dia tuan-tuan, Ka'ab bin Malik ni, bukan main-main. Tak pergi perang tuan-tuan, dia duduk tangguh-tangguh. Rupanya Nabi dah jauh, tak ada nak bersiap, Nabi dah jauh. 3 orang ni. Jadi bila Nabi berhenti di persinggahan, Nabi ni mukjizat Nabi. 30,000 sahabat Nabi. Kalau kita tak tahu, boleh jadi ada celah-celah tu. 30,000 tuan-tuan. Tapi Nabi ni hebat, mukjizat Nabi. Nabi tahu Ka'ab tak main. Nabi tanya, Ka'ab mana Ka'ab? Nabi tahu Ka'ab tak ada. Macam Nabi bila semayang depan, Nabi tahu apa yang
apa yang orang belakang lagu mana, ludah kat depan ke bergerak ke tuan-tuan. Nabi semayang depan tapi Nabi nampak di belakang. Ni mukjizat Nabi tuan-tuan. Walaupun tak ada mata di belakang. Jadi tapi Nabi tahu. Dan walaupun Nabi di depan, Nabi tahu apa sahabat buat di belakang. Baik, ada seorang ulama kata dengan wahyu. Ada ulama kata tak, Nabi memang nampak mukjizat bagi Nabi SAW. Tuan-tuan, tak apalah, pendek cerita lah tuan-tuan. Pendek ceritanya tuan-tuan, bila Nabi balik, datang 80 munafik. Munafik ni bagi alasan macam-macam, yang ni lah, yang tu lah, macam-macam. Tapi yang 3 orang ni jujur. Jumpa kat Nabi, kata, ya Rasulullah, kami tidak ada apa-apa alasan. 3 orang ni. Nabi pun kata, ada pun 3 orang ni, mereka ni betul. Ini betul, mereka tak ada alasan apa. Yang lain tu 80 tu munafik, menipu. Yang 3 orang ni betul. Nabi kata apa? Tunggulah sampai tunggu keputusan daripada Allah. Dan Nabi tak bagi bercakap. Pulau tuan-tuan. Pasal ketika mana umat Islam bersusah payah pergi memerangi Rom, mereka tak ikut. Tu pun bukan sengaja tuan-tuan. Pasal tangguh-tangguh tuan-tuan sampai tak dan. Jadi tuan-tuan, Nabi tak bagi bercakap. Sahabat Nabi ni tiap-tiap hari menangis tuan-tuan. Tiap-tiap hari menangis. Ada orang dia buat dosa, dia taubat sikit, oh selesai, habis. Ada orang macam tu tuan-tuan, oh, habis. Dosa tak ada. Mana hang tahu? Sahabat Nabi nangis tiap-tiap hari. Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi' ni duduk kat rumah tiap-tiap hari menangis. Tiap-tiap hari. Minta ampun. Tak turun lagi taubat. Belum lagi penerimaan taubat daripada Allah. Yang Ka'ab ni dia muda sikit, dia hebat, dia berjalan. Dia pergi jumpa orang, dia bagi salam. Semua orang tak layan dia tuan-tuan. Bagi salam orang buat tak nampak dia. Sampai menangis dia tuan-tuan. Bila dia pergi masjid semayang, siapa pun tak layan dia. Masa dia semayang, Nabi SAW, Nabi tengok dia. Masa dia semayang. Bila dia habis semayang, Rasulullah paling daripada dia. Ka'ab bin Malik. Jadi dia sedih sungguh. Sampai dia jumpa sepupu dia, dia bagi salam. Sepupu dia pun tak layan. Sepupu dia tu orang yang dia paling sayang. Sepupu dia pun tak layan. Baik, jadi dia sedih sungguh. Tiap-tiap hari menangis tuan-tuan. Dah 40 hari, belum lagi Allah Ta'ala terima taubat. Ini sahabat Nabi, bukan kita tuan-tuan yang dosa penuh berdedam tuan-tuan. 40 hari belum, 40 hari mai arahan baru pula. Apa arahan dia? Bini pula lah tak boleh layan suami. Bini tak boleh layan suami. Semua balik rumah keluarga masing-masing. Kecuali apa? Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ni sebab dia dah sakit teruk. Bini dia minta izin pada Nabi SAW sebab nak khidmat untuk suami dia yang dah sakit, tak boleh buat apa dah. Nabi bagi, tapi tak boleh dekat dengan dia. Layan keperluan dia tapi jangan tidur sekali. Hari ke-40 bini pula pulau tuan-tuan. Hari yang ke-50 baru turun Allah Ta'ala terima taubat. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahibat. Kemudian baru turunan sumataballahu alaihim. Sahabat Nabi ni 50 hari menangis, baru Allah Ta'ala terima taubat. Ni kita ni tuan-tuan. Buat dosa bukan membatalkan akidah pun. Tak membatalkan akidah hang. Dosa tu akan mematikan hati hang. Sampai kita tak nampak jalan pulang nanti. Bahaya tuan-tuan. Jangan remehkan maksiat. Sebab tu dalam ni sebut, mereka tenggelam dalam maksiat. Tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan, dosa ni tuan-tuan. Sahabat Nabi ni 50 hari baru turun Allah Ta'ala terima taubat. Berapa ramai orang yang buat dosa besar-besar, dia taubat sekali, selesai. Mana hang tahu? Baik, jadi tuan-tuan, dosa ni tuan-tuan, umpama dia maksiat lah tuan-tuan. Dia umpama macam racun lah tuan-tuan. Tuan-tuan ambil puradan, tuan-tuan minum, biasanya mati ya. Mati ni maksud dia tuan-tuan buat dosa, tak dan taubat, mati. Lebih ya. Satu lagi, tuan-tuan minum puradan, cepat-cepat orang hantar hospital, sempat taubat. Boleh jadi tuan-tuan selamat, tapi kesan racun tu mungkin tahan lama, betul tak? Mungkin 10 hari, mungkin seminggu, mungkin 40 hari tuan-tuan rasa tak sedap. Macam tu lah dosa. Macam tu lah dosa. Orang yang tengok benda haram kan, mata tengok benda haram. Nabi sebut akan hilang nikmat ibadah, akan hilang.
Tuan-tuan boleh tahu. Kalau kita terjebak dengan maksiat mata, tuan-tuan bila semayang baca Quran hilang nikmat. Ya, Nabi sebut. Dah taubat dah. Itu kesan dosa. Orang yang minum arak ke ketum ke morfin ke ganja ke. Ada orang saya pernah jumpa satu cikgu tu. Dia kata kat saya, ustaz, dia kata ganja ni bagus sebenarnya. Ganja ni bila kita hisap, kita mencapai makam ketuhanan yang tinggi. Sebab dia apa? Pasal hisap tu kan dia mabuk kan. Kononnya mencapai makam fana lah bagi dia lah. Mana ada ni sesat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, siapa yang ambil benda yang memabukkan, 40 hari amalan dia tak diterima. Tuan-tuan nampak? Sama siapa yang pergi jumpa tukang tilik kan, tidak diterima ibadah dia 40 hari. Itu dosa tuan-tuan. Sahabat tadi 50 hari tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang yang meremehkan dosa, tuan-tuan jumpa, tak kira dia tuan-tuan. Hatta ada orang yang title ustaz sekalipun tuan-tuan, meremehkan dosa tuan-tuan. Ni bukan ustaz. Dia bukan ustaz tuan-tuan. Ni orang yang dah mai pada mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau orang meremehkan dosa, itu sikap munafik. Dan Nabi sebut jelas dah, innal munafiq yara dhanbahu mithlu dhubab marra ala anfih. Munafik ni tengok dosa macam lalat yang lalu di hidung dia, dia gabui je. Ada orang yang meremehkan dosa, dia ada PhD 10 pun tuan-tuan, dia ada ciri munafik pada dia. Wa innal mu'min yara dhanbahu, kata Nabi SAW, orang beriman ni betul-betul beriman, dia tengok dosa dia macam apa? Ka'annahu sakhrah, macam batu besar, tushiku antaqa alaih, batu tu hampir-hampir hempap dia. Macam tu tuan-tuan. Jauhi orang tuan-tuan. Kalau dia meremehkan dosa tuan-tuan, jauhi. Ini iblis yang bertopengkan tuan-tuan. Iblis yang bertopengkan manusia tuan-tuan. Kerana maksiat akan menghancurkan kita, akan menggelapkan hati kita. Kalau jatuh tuan-tuan, cepat-cepat taubat. Jatuh cepat-cepat taubat. Jangan remehkan. Baik tuan-tuan. Saya meluat tuan-tuan. Kalau saya dengar ada orang sembang buat maksiat, bukan membatalkan akidah pun. Pergi Thailand layan perempuan, bukan batal akidah pun. Allah Ta'ala tak bagi hang boleh cakap lagu tu. Ada ke sebut dalam Quran, berzinalah tidak membatalkan akidah? Tak. Allah Ta'ala kata la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina ini satu benda yang buruk, jalan yang buruk. Tiba-tiba hang kata buat, bukan batal akidah pun. Ini iblis tuan-tuan. Ini iblis. Wallahi ini iblis tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, oleh sebab kedegilan tersebut, orang-orang yang ingkar itu akan masuk ke dalam neraka Jahannam dan merasai kepanasannya, pasal keras kepala tuan-tuan. Api neraka adalah api yang sangat besar, manakala api dunia ini adalah api yang kecil. Ataupun maksudnya mungkin api yang besar itu adalah tingkatan yang bawah tanah neraka, seperti mana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini berada di neraka paling bawah. Baik. Alladhi yaslan naral kubra, yang akan masuk api yang besar. Yang pertama ulama sebut api dia panas. Nabi pernah sebut tuan-tuan, api neraka ni warna dia hitam. Dan api neraka ni tuan-tuan, dia lebih panas daripada kita. Api dunia ni dia 70 api tuan-tuan, 70 api. Kita ni satu bahagian saja. Tambah lagi 69 bahagian baru jadi api neraka. Panas tuan-tuan. Malah api neraka ni dia ada suara. Sami'u laha taghayyudan wa zafira, Quran sebut. Wa idza ra'atuhum min makanin ba'idin, bila kita tengok daripada tempat jauh, kita akan dengar taghayyudan wa zafira. Neraka ni walaupun tengok pada jauh, kita akan dengar suara dia yang menggerunkan, sebab dia marah, dia bercakap tuan-tuan, dan suara dia menakutkan. Itu neraka tuan-tuan. Baik, kemudian dia ada angin tuan-tuan, fi samumin wa hamim. Samum wa hamim, dia ada angin tuan-tuan, angin panas. Baik, neraka. Baik tuan-tuan, kemudian orang yang dibakar dengan api neraka yang besar itu, mereka akan kekal di dalam azabnya. Mereka tidak akan mati, bahkan mereka akan terus hidup dalam kehidupan yang tiada kesenangan dan kegembiraan, seperti mana firman Allah, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azab. Surah Fatir. Baik tuan-tuan, duduk dalam neraka tak ada masa rehat tuan-tuan. Lagi duduk dalam neraka lagi seksa, lagi duduk dalam neraka lagi seksa. Renung-renungkanlah tuan-tuan. Sebab tu ada orang kan, dia nak buat maksiat. Jadi tuan-tuan, kata ulama, kalau nak buat maksiat, balik ni pergi nyalakan api, letak tangan. Sanggup tak rasa panasnya api tu?
Sanggup tak rasa? Kalau rasa silalah. Panasnya api yang atas para tu pun kita tak sanggup, apatah lagi api neraka, tuan-tuan. Baik, kemudian sebab dikhususkan sebutan orang kafir dalam ayat ini ialah orang yang fasik secara umum tidak akan menjauhkan diri dari peringatan. Baik, dalam ayat ini disebut orang kafir. Sebab apa? Orang fasik ini orang yang beriman, tuan-tuan. Orang fasik dia beriman tapi dia tak amalkan Islam. Dia fasik, tuan-tuan. Fasik ni biasanya dia dengar aja peringatan tapi tak amalkan. Sebab tu ayat ni sebut orang kafir. Maka Al-Quran tidak menyebut mengenai orang-orang yang celaka dari kalangan orang-orang yang fasik. Orang yang fasik ni, tuan-tuan, dia duduk dalam neraka, habis dosa dia masuk syurga. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan pegangan Mu'tazilah dan Khawarij. Beza, tuan-tuan. Syuruk lah, tuan-tuan. Saya habiskan, tuan, sikit. Selepas memberi amaran kepada orang yang celaka yang berpaling daripada peringatan, Allah menyebut pula tentang janji untuk orang-orang yang beruntung dan bahagia, iaitu mereka yang sentiasa membersihkan jiwa dan menjauhkan diri daripada syirik dan sifat yang membuta tuli di dalam ibadat, di samping sentiasa menghindarkan diri dari kejahatan. Baik, akan datang ayat 14, tuan-tuan. Akan datang ayat 14. Baik, tuan-tuan, saya habiskan tentang orang fasik, tuan-tuan. Orang fasik ini pandangan Mu'tazilah. Orang Islam beriman tapi dia buat dosa, dia berada di manzilatun baina manzilatain, dia duduk antara syurga dan neraka. Ini pandangan Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah memang ada manzilatun baina manzilatain, bukan tak ada. Tapi pada orang ashabul a'raf, tuan-tuan, dalam Quran sebut ashabul a'raf, di tanah tinggi, dia duduk antara syurga dan neraka. Ashabul a'raf ni dia duduk antara syurga dan neraka ni sebab amalan mereka bila ditimbang, jahat dengan baik itu sama. Jahat dengan baik sama. Mereka ni duduk di antara syurga dan neraka, manzilatun baina manzilatain, ataupun ashabul a'raf kita sebut. Tapi ashabul a'raf ni bukan duduk selama-lamanya. Orang dah masuk syurga, dah masuk neraka, mereka ni neraka pun tak masuk, syurga pun tak masuk. Sebab mereka punya pahala dengan apa? Pahala dengan dosa ni sama. Ni pahala ni kalau bukan kurang, tuan-tuan, tapi dah dapat syafaat. Semua syafaat dah dapat dah ni, tapi masih lagi apa? Sama antara dosa dengan pahala. Pada permulaan dia pun tak masuk. Kemudian Allah dengan apa? Rahmat Allah semua masuk syurga. Jadi tidak ada tempat di antara syurga dan neraka. Hanya ada seketika saja. Ashabul a'raf. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, pandangan Khawarij. Khawarij kata orang fasik ni kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini pandangan Khawarij. Ataupun lah ni ada, tuan-tuan, di Oman, Ibadi, tuan-tuan, Ibadi. Dia tu pecahan pada Khawarij lah. Kalau baca dalam kitab-kitab lama dia pun memang keras lah. Dia ni paling benci sekali Sayyidina Ali. Dia cukup benci Sayyidina Ali, tuan-tuan. Pasal dia Sayyidina Ali memerangi dia punya geng Khawarij kan. Sampai dalam kitab Ibadi dulu-dulu tu dia sebut Sayyidina Ali ni kafir terus, dia bagi. Melampau, tuan-tuan. Satu lagi puak, tuan-tuan, yang belah Iran tu mengkafir dengan sahabat pula, tuan-tuan. Ini pun hak rukuk belah lain pula. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita menghormati dan menyayangi seluruh sahabat Nabi, tuan-tuan. Mereka tidak maksum, kita berpuluh kali ganda lagi tak maksum, tuan-tuan. Baik, jadi, tuan-tuan, apa dia, Ibadi pula ataupun Khawarij, dia berpandangan siapa yang fasik kekal dalam neraka. Dia guna ayat Quran lah yang kita baca subuh tu, kullama aradu ayakhruju minha uidu fiha. Dia guna ayat tu. Ahli neraka ni tiap kali nak keluar, Allah Ta'ala lempak balik dalam tu. Jadi orang yang dah masuk neraka tak boleh keluar sampai bila-bila. Apa beza, tuan-tuan, antara kita Mu'tazilah ke, Khawarij ke, Murji'ah ke, Syiah ke, liberal? Apa beza dia, tuan-tuan? Bezanya dalam mengamalkan sunnah Nabi, tuan-tuan. Banyak golongan ni dia ambil sunnah Nabi yang sesuai dengannya. Yang tak sesuai dia lempak belakang. Yang mana yang memuji dia, yang mana senang dengan mazhab dia, dia ambil. Yang tak senang dia buang. Itu beza dia. Adapun, tuan-tuan, berkenaan dengan ayat ni, tuan-tuan, dia Nabi tak tafsir dah, tuan-tuan. Nabi sebut dalam Al-Quran banyak dah, dalam hadis Nabi sebut banyak. Akan ada orang yang masuk neraka, dibakar, habis dosa dia, dan dia akan masuk syurga. Ni sebut dalam hadis banyak, tuan-tuan. Tapi golongan ni tak mau pegang hadis. Ayat tadi tu dia kata ahli neraka yang tak layak masuk syurga. Betul? Dia tak layak masuk syurga, tapi dia nak keluar, Allah Ta'ala limpahlah balik. Tapi ada ahli neraka yang dosanya telah dibakar habis, maka dia layak masuk syurga. Sebab tu ada orang, tuan-tuan, dia buat maksiat, dia kata apa, tak apalah aku beriman, hujung-hujungnya masuk syurga. Confirm ke, tuan-tuan?
Maksiat banyak ni takut mati nanti pun, takut jadi su'ul khatimah. Iblis mai hasud, betul tak? Mai hasud rosak akidah masa nak mati. Nah, kerana maksiat yang banyak. Baik, jadi tuan-tuan Nabi sebut siapa masuk neraka dah habis dosa dia. Ni Nabi sebut tuan-tuan, menjelaskan isi kandung Al-Quran. Bila tak mau pegang Nabi tu yang jadi macam-macam golongan tuan-tuan yang tersesat. Jadi tuan-tuan dia akan masuk syurga, tetapi siapa-siapa yang pernah masuk neraka kemudian dia masuk syurga, dia akan dikenali selama-lamanya di syurga. Dia akan dipanggil Jahannami tuan-tuan. Jahannami, daripada Jahannam, Jahannami, dia idhafah sifat tuan-tuan. Jahannami ni maksud dia apa? Bekas-bekas ahli neraka tuan-tuan. Tak syok tuan-tuan, betul tak? Duduk dekat syurga selama-lamanya tapi orang kenal ni bekas ahli neraka. Bekas ahli neraka. Tak syok tuan-tuan, betul tak? Kalau ada orang keluar penjara pun, dia ni bekas banduan ni. Yang tu pun dah aib lah tuan-tuan. Aib gila lah tuan-tuan. Ini duduk dalam syurga selama-lamanya, orang kenal ni Jahannami. Bekas ahli neraka. Okey tuan-tuan, cukup. Saya minta maaf. Akan datang ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyya wa la mahruma wa la matula wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.